Hai, Assalamualaikum murid-murid tahun 5 kreatif. Yang cikgu kasihi sekalian. Okey, buat pertama kalinya kita bertemu pada tahun ini. Okey, buat pengetahuan kamu, cikgu ialah Cikgu Fatin yang akan mengajar kamu subjek pendidikan jasmani tahun 5. Okey, kita dalam tajuk yang pertama. Tajuk pertama, unit 1 dalam buku teks kamu iaitu Jadi Yang Terbaik. Jadi, hari ini kamu akan belajar apa? Akan belajar imbangan dinamik iaitu aktiviti flip-flop. Ni aktiviti flip-flop dan kereta sorong berganda. Ni kereta sorong berganda. Okey. Sebelum kita mulakan pembelajaran, ini adalah objektif pembelajaran kita pada hari ini. Pertama, murid dapat melakukan aktiviti imbangan dinamik iaitu imbangan flip-flop dan kereta sorong berganda iaitu double wheelbarrow dengan betul dalam 2 kali percubaan. Kedua, kamu dapat menyatakan 2 anggota badan yang terlibat untuk mengekalkan keseimbangan dengan betul. Dan yang ketiga, kamu dapat menerima cabaran untuk melaksanakan aktiviti flip-flop dan kereta sorong berganda dengan seronok. Okey. Kita lihat buku teks kamu. Okey. Sebelum mula, kamu boleh ambil buku teks pendidikan jasmani tahun 5 kamu. Aku bagi masa untuk kamu ambil buku teks kamu. Okey. Persilakan. Okey. Dah pasti kamu dah dapat buku teks kamu. Okey, buka muka surat 2. Okey, kita baca petikan bersama-sama. Okey. Mengimbang. Murid tahun 5 Ibnu Khaldun sedang melakukan aktiviti kemahiran imbangan dinamik. Mereka diajar cara melakukan aktiviti kereta sorong berganda dan flip-flop. Okey, ni part dia tulis kereta sorong berganda. Ini mereka ni sedang melakukan aktiviti kereta sorong berganda. Kita lihat apa yang cikgu dia. Kekuatan anggota tangan, bahu, belakang dan abdomen penting dalam mengekalkan kestabilan dan keseimbangan tubuh semasa bergerak. Okey. Dia ada sebut anggota tangan, anggota bahu, belakang dan abdomen. Abdomen bahagian mana? Kalau yang tak tahu tu, abdomen tu bahagian perut kamu. Tahu? Bukan otot perut ataupun nama dia abdomen. Kita lihat pula tadi aktiviti double wheelbarrow. Sekarang aktiviti flip-flop. Semasa melakukan aktiviti flip-flop ni, otot yang paling utama ataupun otot yang paling banyak digunakan semasa aktiviti ni ialah otot deltoid. Okey, kamu boleh nampak tu dekat buku teks kamu dia tulis otot deltoid. Dekat mana otot deltoid ni? Tu dia dah label siap-siap dah. Dekat kawasan lengan tu. Nampak kan? Hari ni kita nak belajar apa cikgu? Okey, hari ni kita nak belajar imbangan. Imbangan tu apa? Okay, imbangan tu keupayaan individu untuk mengekalkan posisi badan pada kedudukan asal dan mengimbangi kedudukannya dalam masa yang lama. Sama ada melakukan imbangan dinamik atau imbangan statik. Ini contoh imbangan. Kamu dapat berada dalam kedudukan asal dan dalam keadaan yang teguh pada masa yang lama. Okey, ni contoh ni. Kamu tak jatuh-jatuh. Dia dapat berdiri sebelah kaki macam tu. Okey. Kedua, imbangan dinamik dan imbangan statik. Tapi hari ini kita akan belajar imbangan dinamik. Okey, imbangan dinamik. Imbangan dinamik merupakan imbangan badan seseorang yang tetap semasa melakukan pergerakan. Individu tersebut juga dapat mengekalkan keseimbangan ketika pusat graviti diubah. Jadi, mereka ni berkebolehan untuk mengekalkan kedudukan badan dalam keadaan teguh masa melakukan pergerakan atau dalam keadaan diam. Okey, macam mana nak faham lagi mudah nak mudahnya, individu ni atau diri kamu dapat dalam keadaan yang teguh ataupun kamu tak jatuh-jatuh. Namanya imbangan. Apa contoh lakuan imbangan dinamik ni? Contoh kamu skip. Pun angkat sebelah kaki masa nak menari tu. Kan kaki kamu yang dekat atas tanah, yang pijak tanah, satu je kan. Tapi kamu mampu nak
tingkatkan keseimbangan kamu. Itu namanya imbangan dinamik. Apa lagi, cikgu? Aktiviti yang macam, nampaklah imbangan dinamik ni. Aktiviti ketinting. Masa kecil-kecil mesti kamu pernah main ketinting. Kamu kan guna satu kaki kan? Kamu nak imbangkan badan kamu untuk jalan tu. Itu namanya imbangan dinamik. Kamu mampu nak berdiri teguh dan tak terjatuh. Lihat bagaimana cara lakukan aktiviti flip-flop ni. Yang pertama, dalam keadaan tekan to be. Dalam gambar buku teks kamu tu, dia ada tunjuk gambar keadaan tekan to be. Yang kedua, tolak badan ke atas guna tangan dan kaki. Nampak tak yang belakang dia tu, gambar sebelah tu? Tangan dia tunjuk ke atas. Ini dia nak berpusing. Dan yang ketiga, kamu akan pusingkan badan kamu ke belakang. Daripada kedudukan seperti tekan to be tu, kamu akan jadi macam ni, pusing ke belakang dan kamu akan ulang lakukan flip-flop. Kejap lagi kita tengok video macam mana nak lakukan. Kita teruskan dengan aktiviti double wheelbarrow iaitu kereta sorong berganda. Kenapa kereta sorong berganda? Nampak tak? Dia macam kereta sorong ni. Ada yang mengangkat, ada yang bergerak ke depan. Dia macam kereta sorong. Okey. Cara lakuan dia macam mana? Memerlukan 3 orang murid iaitu murid A, murid B dan murid C. Okay, murid A akan duduk dekam. Duduk dekam tu macam kamu duduk nak cangkung tu. Lepas tu, murid B akan letakkan kedua-dua kaki lurus di atas belakang murid A. Nampak ni? Cikgu gerak-gerakkan ni. Dia akan letakkan murid B akan letakkan kaki di atas murid A. Okay. Seterusnya murid C yang bertudung ni akan angkat kedua-dua kaki murid A lurus selari dengan peha. Pastikan lurus selari dengan peha. Jangan dekat lutut. Nanti terjatuh. Bahaya. Okey. Macam mana nak bergerak kereta sorong berganda ni? Okay, jadi murid A, tangan murid A dan tangan murid B akan bergerak bersama-sama. Okey, contoh. Murid A nak gerakkan tangan kiri. Maknanya murid B kena gerakkan tangan kiri juga. Okey, jelas. Terus. Kita lihat bagaimana aktiviti flip-flop ni dijalankan. Tengok Okay, nampak? Dia pusing ke belakang. Okay, kamu dapat lihat kan aktiviti flip-flop tu macam mana? Dia gerakkan badan dia ke belakang. Dia berpusing. Itu merupakan aktiviti flip-flop. Kita lihat pula bagaimana aktiviti double wheelbarrow dijalankan. Ni murid ni duduk dekam. Dia letakkan kaki dekat atas belakang murid A. Kamu dah lihat kan video tu? Nampak tak macam kereta sorong? Dia bergerak ke hadapan. Bagus. Kita teruskan pula dengan apa anggota badan yang terlibat semasa melakukan aktiviti ni. Okay, yang pertama, aktiviti flip-flop. Apa anggota badan yang terlibat? Yang pertama, tangan. Ni nampak tangan kamu. Dan kaki. Jadi, apa otot yang paling banyak digunakan semasa melakukan aktiviti flip-flop ni? Kita lihat. Ada otot deltoid, otot triceps dan otot pectoral. Okey. Otot deltoid ni kat mana? Yang dekat gambar buku teks kamu tu. Dekat bahagian lengan. Otot triceps ni dekat mana? Dekat lengan juga. Otot pectoral dekat bahagian kat atas ni. Kat dada kamu tu. Okey. Kaki pula. Otot kaki apa yang terlibat semasa melakukan flip-flop ni? Ada otot quadriceps dan hamstring. Kedua-duanya ada dekat peha. Peha kamu, kat betis kamu. Kat kaki. Bahagian kaki. Kita lihat pula apa anggota badan yang terlibat semasa melakukan double wheelbarrow ni. Pertama, perut. Perut kamu. Tangan dan kaki. Ada juga kaki yang terlibat. Okay. Kita teruskan. Apa
Otot yang terlibat. Otot perut kamu adalah otot abdomen. Dekat perut tu. Tu abdomen. Itu ada otot, bukannya perut semata-mata. Okay. Kalau dekat tangan pula sama macam tadi, ada otot deltoid dekat bahu ni. Otot triceps dan otot pectoral. Okay. Jadi, hari ni apa yang kamu belajar? Kamu dapat belajar imbangan dinamik. Imbangan dinamik ni macam mana? Masa kamu bergerak-gerak, tapi kamu dapat kekalkan keseimbangan kamu. Kamu tak jatuh. Itu namanya imbangan dinamik. Apa contoh lakuannya? Ada dua kamu belajar hari ni, iaitu aktiviti flip-flop dan aktiviti kereta sorong berganda. Okey, jelas. Jadi, itu saja pengajaran cikgu pada hari ini. Terima kasih kerana menyertai kelas cikgu pada hari ini dan tahniah cikgu ucapkan. Okay. Semoga anak-anak kreatif terus maju dalam pembelajaran. Okay. Sekian, terima kasih. Semoga berjumpa lagi. Assalamualaikum.